Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan? Tuan-tuan, berjumpa kita lagi dalam video bagi khusus integriti dan anti rasuah, iaitu KIAM. Tuan-tuan, video kali ini kita nak memfokuskan kepada definisi integriti serta apakah faktor yang boleh menjejaskan integriti seseorang individu. Dari segi definisi bagi integriti ni kalau kita tengok pada Kamus Dewan tuan-tuan, edisi tahun 2000 merujuk kepada kejujuran, merujuk kepada ketelusan, kesempurnaan dan keutuhan. Manakala kalau kita mengambil definisi atau sudut pandang yang diberikan di dalam Pelan Integriti Nasional PIN, integriti ini secara umum yang merujuk kepada kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Jadi mudahnya kita katakan bahawa integriti berkait rapat dengan etika. Maka tuan-tuan, bila kita sudah tahu definisi integriti 9 huruf yang bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita tanam dalam hati dan jiwa kita seharian. Kerana apa? Kerana terdapat 5 faktor yang memberikan kesan dalam menjejaskan integriti seseorang. Jadi, nasihat untuk diri saya kongsikan dengan tuan-tuan bahawa salah satu daripada faktor utama yang boleh menjejaskan integriti adalah kelemahan individu itu sendiri, yakni daripada segi peribadi. Tuan-tuan, bila kita lemah pertahanan peribadi, bila kita ada etika kerja yang lemah, bila kita ada sifat tamak contohnya, ataupun mungkin tekanan hidup yang menyebabkan kita jadi seorang yang suka mengambil peluang. Kalau orang utara kata tuan-tuan, pantang lepak dia ngap, macam itulah. Maka itu adalah kelemahan individu dari segi peribadi. Manakala faktor yang juga menjejaskan integriti adalah kepimpinan yang tidak berintegriti. Tuan-tuan, apabila kepimpinan gagal memberikan contoh yang baik, apabila kepimpinan juga tidak mengutamakan integriti, apabila kepimpinan memberikan arahan-arahan yang menyebabkan prosedur, peraturan musnah, maka di waktu itulah integriti seseorang itu juga akan terhapus. Maka tuan-tuan, yang ketiga adalah kelemahan sistem dan tata cara yang juga merupakan antara faktor yang menjejaskan integriti. Sebagai contoh, dalam organisasi itu ada peraturan, tapi peraturannya usang, peraturannya dah lama dah, peraturannya yang dah tak sesuai dah. Ditambah pula lagi dengan peraturan itu dalam sesuatu proses itu, dia tidak menggalakkan transparent, tidak menggalakkan ketelusan. Banyak kita kata grey area ataupun kawasan kelabu yang kita pun tak pasti. Jadi keadaan-keadaan ini telah akan menyebabkan kurangnya pemantauan, sekaligus membawa kepada kelemahan sistem dan tata cara. Dah 3 tuan-tuan, jangan lupa. Jadi yang keempat, faktor yang menjejaskan integriti adalah budaya yang tidak bermoral. Bila mana budaya masyarakat yang tidak memberikan penekanan yang mencukupi, yang kita kata, kepada integriti. Bila mana sekumpulan masyarakat, komuniti, keluarga yang memandang integriti sebagai satu perkara yang kecil, sedangkan integriti, etika ini merupakan satu perkara yang merupakan tunjang kepada pembinaan jiwa seseorang. Dan yang terakhir tuan-tuan, faktor yang boleh membawa kepada yang menjejaskan integriti juga adalah dari segi struktur organisasi dan institusi. Sebagai contoh, dari segi strukturnya, di mana sebagai contoh, apabila organisasi itu dia tidak ada hala tuju yang jelas, dia tidak memberikan hala tuju yang rasional, dia akan boleh menjejaskan integriti. Manakala dari segi institusi, yang boleh menjejaskan integriti adalah bila berlakunya pertindihan daripada skop, pertindihan daripada segi tugas, tanggungjawab di antara organisasi, yang mungkin ditambah pula dengan tiadanya koordinasi
antara organisasi serta kerjasama yang kurang di antara institusi. Maka tuan-tuan, sekali lagi, rasuah dihina, maruah dibina. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi.